Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan mempelajari pelajaran sirah tahun 2. Okey, masih lagi dalam tajuk sifat-sifat wajib Nabi Muhammad SAW dalam meneladani atau mencontohi sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada kali ini, okey, mari kita sama-sama membaca doa belajar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sifat wajib Nabi Muhammad SAW yang ketiga ialah tabligh. Tabligh bermaksud ialah menyampaikan. Tabligh merupakan sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Lawan tabligh ialah kitman. Okey, maksudnya menyembunyikan. Okey, kitman merupakan sifat mustahil bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat baginda. Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah Islam. Okey, Nabi Muhammad SAW berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Allah menyeru supaya melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Amar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tugas yang diamanahkan kepada para nabi dan rasul juga tugas semua manusia. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Okey, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya, Balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat, walaupun satu ayat. Okey, seterusnya kita pergi kepada bukti sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Okey, mari kita tengok contoh peristiwa yang berlaku sepanjang dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat baginda. Daripada peristiwa-peristiwa dakwah baginda, Nabi Muhammad SAW banyak mengajar kita bagaimana untuk bertindak menghadapi segala tentangan dan cabaran yang besar. Okey, contoh yang pertama, bukti yang pertama, dakwah secara rahsia. Okey, Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia kepada orang yang rapat dengan baginda. Antara golongan yang awal menerima dan memeluk Islam ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri baginda sendiri. Dari kalangan wanita. Okey, dari kalangan lelaki pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat baginda. Okey, dari kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali bin Abu Talib, dan dari kalangan hamba Zaid bin Harithah. Okey, cabaran yang dihadapi Nabi Muhammad SAW semasa berdakwah secara rahsia ni, cabarannya ialah ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, iaitu bapa saudaranya. Okey, tindakan Nabi pada ketika itu, Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa. Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat amanah, memikul tanggungjawabnya dalam menyampaikan wahyu dari Allah untuk umatnya. Walaupun ramai yang menentang dan tidak mahu menerima dakwah baginda, Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa menyebarkan dakwah baginda. Okey, seterusnya peristiwa di Bukit Safa. Okey, Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa menyeru penduduk kota Mekah beriman kepada Allah.
Baginda menjelaskan perbuatan manusia akan dikira dan diberikan pembalasan di akhirat kelak. Okey, cabaran Nabi Muhammad pada ketika itu, kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulaukan baginda dan keluarga. Okey, tindakan yang Nabi Muhammad SAW buat ketika itu, Nabi Muhammad ni begitu tenang dan sabar menghadapi dugaan pada ketika itu. Nabi Muhammad SAW merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa untuk terus menyebarkan agama Islam. Okey, yang ketiga ialah peristiwa di Taif. Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Taif untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Masa tu Abu Talib dan Siti Khadijah telah meninggal dunia dan orang kafir semakin berani mengancam Nabi Muhammad dan umat Islam pada ketika itu, sehingga mereka berani mengancam Nabi Muhammad, berani mencederakan Nabi Muhammad secara terbuka. Sebab itulah Nabi Muhammad berhijrah ke Taif untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Tapi malangnya apa yang berlaku adalah sebaliknya. Semasa di Taif, Nabi Muhammad SAW berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Okey, cabaran di Taif ketika itu, Nabi Muhammad diejek, dihina dan dilontarkan sehingga cedera dan berdarah. Okey, penduduk di Taif menentang sekeras-kerasnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Orang kafir di Taif memperlakukan baginda lebih teruk daripada orang musyrikin Mekah. Okey, tindakan Nabi Muhammad ketika itu, baginda semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan, walaupun masyarakat di situ memperlakukan Nabi Muhammad dengan begitu keras, tapi Nabi Muhammad tidak membalasnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang keempat. Bukti yang keempat ialah berdakwah dengan penulisan. Okey, Nabi Muhammad SAW mengutuskan surat kepada raja dan pemimpin negara bukan Islam tentang ajaran Islam. Okey, antara cabaran yang dia hadapi, sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Okey, ada yang mengancam untuk memerangi umat Islam. Okey, apa tindakan yang Nabi Muhammad lakukan? Okey, tugas dakwah baginda diteruskan dan negara Madinah diperkukuhkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Okey, yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Okey. Yang kedua, semakin ramai meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga ialah akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Seterusnya, amalan jahiliah seperti amalan menelik nasib dihapuskan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada cara mencontohi sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Okey, yang pertama, kita hendaklah mencontohi sifat tabligh Nabi Muhammad SAW seperti menyampaikan ajaran baginda kepada orang lain. Okey, antara ajaran yang diajar oleh baginda ialah bersifat lemah lembut sesama manusia. Lepas tu menyeru beriman dan beribadah kepada Allah. Lepas tu amar makruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Nabi Muhammad SAW melarang mengamalkan cara hidup berpuak-puak dan menindas golongan yang lemah. Itu antara dakwah yang Nabi ajar, yang Nabi sampaikan kepada umatnya. Okey. Seterusnya, yang kedua ialah kita hendaklah bersabar dalam menyampaikan dakwah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tetap bersabar dan tidak berputus asa untuk terus menyebarkan agama Islam.
Hebat sungguh Nabi Muhammad SAW menghadapi segala ancaman dan tentangan dari kafir Quraisy sehingga baginda sekeluarga dan pengikutnya dipulaukan oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Baginda pernah diejek, disakiti, difitnah. Selain daripada itu, kafir Quraisy memutuskan segala hubungan sama ada hubungan perkahwinan, jual beli, ziarah menziarahi dan lain-lain. Kafir Quraisy memutuskan hubungan dengan keluarga baginda dan pengikutnya. Namun dengan berkat kesungguhan Nabi Muhammad SAW, pengikut baginda semakin hari semakin ramai dan akhirnya ajaran Islam berjaya disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Masya Allah. Okey, yang ketiga, kita hendaklah sentiasa menyebarkan dan mengajak melakukan kebaikan. Okey, semoga para pendakwah dan kita dapat mencontohi sifat tabligh Nabi Muhammad SAW dan terus menyebarkan kebaikan untuk semua. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Okey. Wallahu alam. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.